pekerja-pekerja hotel diberi moratorium cukai pendapatan sehingga Oktober 2020. Secara prinsipnya, apa yang saya sebutkan pada hari ini adalah bagaimana kita melakukan hasil ini disalurkan seperti mana yang Berhormat Hang Tuah Jaya bangkitkan tadi adalah bagaimana kita membuat perancangan cukai pada premis perniagaan tempatan yang tidak berdaftar. Di bawah perundangan sedia ada yang berhormat, ada beberapa homestay dan kampung stay yang berdaftar di bawah MOTEK kita kecualikan juga daripada cukai pelancongan. Itu sebabnya kita tetapi apabila mereka berdaftar dengan penyedia platform seperti Airbnb, mereka juga akan dikenakan cukai. Kenapa? Bagi kita, pada pertimbangan kita, sekiranya mereka mampu untuk berdaftar dengan Airbnb atau Traveloka atau Booking.com, mereka mempunyai faktor kewangan yang kuat untuk kita meremitkan sebahagian daripada keuntungan mereka. YB bangkitkan terdapat kenaikan harga. Harga premis ditetapkan oleh MOTEK, manakala kadar cukai yang telah saya sebutkan tadi RM10 untuk satu malam. Untuk makluman Yang Berhormat Setiu, pindahan ini tidak ada berkaitan dengan keselamatan maklumat pengguna kerana perkhidmatan platform digital ini telah digunakan oleh pengguna sebelum pindahan ini. Tuan Yang Pertua, saya kira ada beberapa perkara yang mungkin agak teknikal yang saya memerlukan sedikit pendetailan dari segi jawapan. Saya mohon kepada Yang Berhormat yang telah bangkitkan berkaitan teknikal supaya saya dapat memberi keabsahan kepada jawapan yang saya sampaikan. Saya mohon untuk jawapan secara bertulis. Akhirnya Tuan Yang Pertua, apa yang pentingnya adalah kita akan memastikan sebarang apa yang kita lakukan dasar-dasar cukai tidak membebankan rakyat. Sekian, terima kasih. Terima kasih Yang Berhormat Timbalan Menteri Kewangan. Ahli Yang Berhormat, sekarang saya kemukakan masalah kepada majlis bagi diputuskan. Masalahnya ialah bahawa undang-undang ini dibacakan kali yang kedua sekarang. Ahli Yang Berhormat yang bersetuju kata bersetuju. Yang tidak setuju kata tidak. Sebulat suara, undang-undang ini dibacakan kali yang kedua sekarang. Undang-undang bernama suatu akta untuk meminda Akta Cukai Pelancongan 2017. Majlis dalam jawatan kuasa. Betul-betul. Pasal 1 hingga 21. Sila. Hang Tuah Jaya. Datuk Pengerusi, saya ingin bangkitkan mengenai fasal 8. Yang mana dalam fasal 8 ini bertujuan untuk meminda Seksyen 18 Akta Ibu untuk memasukkan subsection baru yang bertujuan memberikan ketua pengarah kuasa untuk mengubah tempoh bercukai dan juga memberikan ketua pengarah kuasa untuk menentukan apa-apa tempoh bercukai yang lain. Saya ingin tanya kepada Kementerian Kewangan, Menteri Kewangan, apakah yang dimaksudkan dengan tempoh bercukai yang lain untuk pengendali ini? Kerana ia membabitkan kuasa ketua pengarah yang sewajarnya kita semak dengan lebih teliti lagi. Datuk Pengerusi, satu lagi adalah berkaitan dengan fasal 20 yang bertujuan untuk meminda Seksyen 70 Akta Ibu, iaitu sekali lagi untuk memberikan Menteri kuasa untuk menetapkan apa-apa perkara yang berhubungan dengan pemberi perkhidmatan platform digital. Saya ingin tanyakan kepada Menteri Kewangan, apakah kuasa yang diberikan kepada Menteri dalam undang-undang ini, apakah perkara-perkara yang perlu berhubungan dengan pemberi perkhidmatan platform digital ini, kerana perkara ini mengambilkan kuasa Menteri dan saya percaya ianya perlu pencerahan daripada Kementerian Kewangan. Terima kasih. Ya, sila. Baik, satu lagi daripada Dungun. Sila Yang Berhormat Dungun. Terima kasih Datuk Pengerusi. Fasal 5 mengenai cadangan pemindaan Seksyen 13 Akta bagi masukkan seksyen baru berkaitan dengan pemberian kuasa kepada Ketua Pengarah Kastam untuk membatalkan pendaftaran pengendali premis penginapan sekiranya pengendali telah berhenti mengendalikan premis penginapan.
Berdasarkan kepada seksyen baru yang dicadangkan, saya melihat bahawa kuasa budi bicara yang diberikan kepada Ketua Pengarah Kastam adalah terlalu luas. Justru itu, apakah mekanisme kawalan kuasa ini di bawah Fasal 5 ini? Saya mencadangkan agar perlu ada mekanisme atau syarat-syarat yang perlu dipenuhi, diperincikan dalam seksyen ini sebelum Ketua Pengarah Kastam boleh membatalkan pendaftaran pengendali premis penginapan. Merujuk kepada Fasal 9, iaitu cadangan untuk meminda Seksyen 20 akta bagi memberi kuasa kepada Ketua Pengarah untuk menaksir amaun cukai pelancongan dan penalti. Saya ingin bertanya mengapakah amaun cukai dan penalti itu tidak dinyatakan secara jelas kadarnya dalam seksyen ini. Pada pendapat saya, kadar penalti perlu dinyatakan secara jelas supaya ada penyeragaman dan menjamin lebih ketelusan dan keadilan kepada pemberi perkhidmatan platform digital. Ia juga boleh membendung permohonan semakan kehakiman di mahkamah sekiranya pemberi perkhidmatan platform digital tidak berpuas hati dengan kadar ditetapkan oleh Ketua Pengarah Kastam, memandangkan ia sudah dinyatakan secara jelas di dalam akta. Terima kasih, Datuk Musi, mohon penjelasan. Terima kasih, Yang Berhormat. Sekarang Timbalan Menteri untuk menjawab. Tuan Yang Pertua, terima kasih Yang Berhormat Han Tuah Jaya dan Yang Berhormat Dungun. Izinkan saya memberi sedikit penjelasan kepada perkara yang umum. Perkara yang melibatkan teknikal seperti mana yang telah disebutkan oleh dua-dua Yang Berhormat. Nanti Tuan Yang Pertua, saya minta juga jawapan secara bertulis. Yang pertamanya, Yang Berhormat Tuan Yang Pertua, apabila disebutkan kuasa Ketua Pengarah tempoh cukai tersebut, kita memerlukan 14 hari sebagai satu tempoh dan sekiranya ada rayuan di peringkat pelaksana iaitu di peringkat Ketua Pengarah, kita memberi kuasa kepada Ketua Pengarah untuk menimbang berdasarkan keadaan semasa syarikat atau keadaan semasa individu yang kita telah nyatakan perkara ini. Ini juga merupakan rentetan daripada pindaan-pindaan sebelum ini supaya ia selaras, di mana selepas tidak lepas di peringkat Ketua Pengarah, barulah dia pergi kepada satu tahap lagi iaitu Yang Berhormat Menteri Kewangan. Ini perkara-perkara yang melibatkan perkara-perkara yang prosedur yang agak umum. Dan selebihnya Yang Berhormat, saya minta untuk memberi jawapan yang lebih detail berbentuk teknikal kepada Yang Berhormat. Apa yang dibangkitkan oleh Yang Berhormat Dungun tadi, Tuan Yang Pertua, adalah bagaimana kuasa yang diberikan untuk membatalkan premis-premis ini. Sudah pasti apabila kita nak membatalkan pemberi perkhidmatan platform digital ini, ia adalah berasaskan kepada kesalahan-kesalahan mereka. Sudah pasti Yang Berhormat Dungun, kita bukan suatu kerajaan yang zalim. Kita akan menimbang semua fakta kes kepada apa sahaja yang dilakukan dan kita akan meneliti setiap kes-kes yang tersebut. Yang berkaitan penaksiran dan penalti ini Yang Berhormat Dungun, saya sudah pasti ia termaksud dalam jadual. Yang sudah pasti nanti insya-Allah Yang Berhormat saya akan beri jawapan secara bertulis supaya maklumat-maklumat yang saya sampaikan ini ada keabsahan. Terima kasih Tuan Yang Pertua. Fasal 1 hingga 21 jadi sebahagian daripada rang undang-undang. Sila Timbalan Menteri. Untuk dimaklumkan. Mohon mencadangkan rang undang-undang ini dimaklumkan kepada majlis sekarang. Yang Berhormat, masalahnya ialah bahawa rang undang-undang ini dimaklumkan kepada majlis sekarang. Ahli yang bersetuju kata bersetuju. Yang tidak bersetuju kata tidak. Sebulat suara majlis bersidang semula sebagai majlis mesyuarat. Sila Timbalan Menteri. Pertua, saya mohon memaklumkan bahawa satu akta yang bernama Rang Undang-Undang Cukai Pelancongan Pindaan 2020 untuk membina Akta Cukai Pelancongan 2017 telah dipertimbangkan dalam jawatankuasa dan telah dipersetujui tanpa pindaan. Saya mohon cadangkan iaitu rang undang-undang ini dibacakan kali yang ketiga dan diluluskan sekarang. Siapa yang menyokong? Saya menyokong. Baik, terima kasih. Masalahnya ialah bahawa rang undang-undang ini dibacakan kali yang ketiga dan diluluskan sekarang. Ahli yang bersetuju kata bersetuju.
Yang tidak setuju kata tidak. Sebulat suara dan undang-undang ini dibacakan kali yang ketiga sekarang. Undang-undang bernama Suatu Akta untuk meminda Akta Cukai Pelancongan 2017. DR 11 2020, Rang Undang-Undang Koperasi Pindaan 2020, menyambung semula perbahasan atas masalah bahawa rang undang-undang ini dibaca kali yang kedua sekarang. Minta Yang Berhormat Menteri menyambung menjawab. Datuk Yang Ketua, saya berhenti menggolong peringkat dasar pada 5 November 2020 pada jam pukul 1:01 Saya bagi 15 minit. tengah hari. Baik, terima kasih. Jadi Yang Berhormat sebenarnya saya melihat pada ketika itu kita tidak boleh menyambung perbahasan selepas pukul 1. Tidak ada usul pada ketika itu. Itulah kenapa saya berhenti. Kalau tak, sebenarnya ringkas saja nak dihabiskan ni. Saya menyentuh apa yang disoal oleh Yang Berhormat Sikh, memohon penjelasan perbezaan pindaan ke atas Seksyen 5(1)(a) dan (8)(1). Seksyen 8(1). Seksyen 8 Yang Berhormat ialah memberi kebenaran kepada golongan spesifik pendaftaran koperasi. Yang mana Seksyen 1 itu adalah koperasi secara umumnya telah dipinda, dipinda daripada 50 kepada 20 ahli untuk menubuhkan koperasi. Tetapi yang Seksyen 8 ini adalah satu seksyen yang spesifik untuk kumpulan-kumpulan yang tertentu. Model yang diadaptasi oleh koperasi Malaysia adalah model apa dipanggilkan worker cooperatives seperti Mondragon Cooperative di Spanyol, di mana ianya ditubuh pada tahun 1956 oleh graduan daripada College Technical. Jadi kumpulan-kumpulan macam ni yang kita nak. Contohnya impak kepada pindaan akta ini akan melahirkan lebih banyak koperasi yang dianggotai golongan profesional seperti akauntan, peguam, arkitek, saintis, ahli sukan ataupun orang kurang upaya dan sebagainya. Yang Berhormat Sikh juga bertanya penjelasan kementerian mengenai bilangan dan peratusan koperasi yang telah mencapai kejayaan dalam negara. Berdasarkan maklumat pada 31 Disember 2019, sebanyak 10,238 daripada 14,625 koperasi aktif atau 70% dianggap sebagai berjaya kerana berupaya untuk memenuhi keperluan sosial dan ekonomi anggotanya. Contoh Datuk Yang Ketua ialah Koperasi Bank Rakyat, Koperasi Angkatan Tentera Malaysia Berhad, Koperasi Polis Diraja Malaysia Berhad. Yang Berhormat Batu Gajah, Yang Berhormat Padang Serai dan Yang Berhormat Pontian memohon penjelasan mengenai bantuan kepada koperasi terjejas kesan daripada pandemik COVID-19. Bantuan post-COVID-19 Suruhanjaya Koperasi, antara bantuan yang diberi adalah seperti berikut. Yang pertama, daripada tabung modal pusingan bercagar berjumlah 300 juta. Yang kedua, program grant sepadan koperasi ataupun matching grant sebanyak 2 juta. Yang ketiga, pembiayaan tanpa cagaran melalui tabung modal pusingan 15 juta. Yang keempat, tabung bantuan kecemasan koperasi khas akibat pandemik COVID-19 1 juta. Untuk penjelasan tabung bantuan kecemasan koperasi khas akibat pandemik COVID-19 diwujudkan di bawah peraturan Koperasi Tabung Bantuan Kecemasan Koperasi 2010.
untuk memberi kemudahan bantuan keuangan kepada koperasi yang terjejas aktiviti perniagaannya akibat daripada bencana alam, faktor luar kawalan termasuk akibat penularan pandemik COVID-19. Sumber keuangan bagi tabung ini adalah daripada kumpulan wang pusat koperasi di mana sebanyak RM1 juta telah diperuntukkan